Salam sejahtera, nama saya Heng Siping dari Universiti Selangor ingin membentangkan tinjauan dan perbandingan corak kepimpinan pengetua. Berikut adalah kandungan pembentangan hari ini. Sebelum saya memulakan pembentangan, terdapat beberapa soalan. Soalan yang pertama, apakah definisi kepimpinan? Soalan yang kedua, terdapat berapa jenis corak kepimpinan? Soalan ketiga, apakah tinjauan dan hasil perbandingan corak kepimpinan pengetua? Sebagai pengenalan, menurut Shah pada tahun 2006, maksud perkataan kepimpinan ialah ketua negara atau raja atau ketua yang memimpin pada tahap sama ada rendah, pertengahan atau tinggi untuk membawa menuju ke sesuatu matlamat. Secara keseluruhannya, definisi kepimpinan dimaksudkan sebagai pengaruh interpersonal yang dilaksanakan dalam sesuatu situasi dan diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian matlamat. Terdapat 7 jenis pendekatan kepimpinan pengetua yang terbaru dalam kajian-kajian corak kepimpinan pengetua di alam pendidikan global, seperti yang berikut. Jenis corak kepimpinan pengetua yang pertama ialah kepimpinan atribusi yang diperkenalkan oleh Kelly pada tahun 1967. Pendekatan ini berdasarkan pemerhatian persepsi umum tentang pemimpin mereka. Pemimpin yang mengamalkan kepimpinan ini, mereka cerdas, terbuka, agresif, rajin, cekap, peta bercakap, konsistensi, dan tegas dalam membuat keputusan. Jenis corak kepimpinan pengetua yang kedua ialah kepimpinan karismatik. Pengetua yang mengamalkan kepimpinan ini, mereka yakin dan berupaya, rela mengambil risiko, berkorban untuk mencapai wawasan, juga bermatlamat memperbaiki masa hadapan sebagai ejen perubahan yang radikal. Mereka juga menyebar dan menjelaskan wawasan mereka kepada orang ramai. Pengetua melakukan penilaian realistik terhadap kekangan persekitaran dan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu perubahan. Mereka juga berperilaku dianggap sebagai sesuatu yang baru, tidak konvensional dan menentang kebiasaan. Jenis corak kepimpinan pengetua yang ketiga ialah kepimpinan jenis pelaksanaan. Pengetua yang mengamalkan kepimpinan jenis pelaksanaan, mereka memotivasi pengikut untuk mencapai objektif dengan menjelaskan tanggungjawab sesuatu tugas. Pengetua sedemikian mengamalkan konsep ganjaran. Mereka memberi ganjaran dan pengiktirafan pencapaian ke atas sesuatu sumbangan. Mereka juga mengamalkan pengurusan pengecualian. Pengetua setakat memerhati dan mencari penyimpangan daripada undang-undang, ukuran tertentu dan mengambil langkah-langkah penyesuaian. Pengetua hanya campur tangan sekiranya ukuran tertentu tidak dipatuhi dan akan meninggalkan tanggungjawabnya dan mengelak daripada membuat sesuatu keputusan. Jenis corak kepimpinan pengetua yang keempat ialah kepimpinan jenis transformasi.
Pengetua yang mengamalkan kepimpinan ini, mereka memotivasi pengikut mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan peribadi. Pengetua berwawasan memastikan wawasan disedari oleh pengikutnya dan mewujud semangat pemegahan, penghormatan dan kepercayaan. Mereka sentiasa memastikan kefahaman intelektual pengikutnya untuk mewujud kepintaran, fikiran yang rasional dan cara penyelesaian masalah yang teliti. Pengetua juga berinspirasi dengan pendekatan menggunakan simbol atau slogan untuk menyampaikan maklumat kepada pengikutnya supaya maklumat mudah difahami. Pengurus juga mengamalkan pengurusan mikro, di mana pengikut-pengikutnya diberi perhatian, dilayan, dilatih serta dinasihati secara individu. Jenis corak kepimpinan pengetua yang kelima ialah kepimpinan berwawasan. Pengetua yang mengamalkan kepimpinan ini, mereka dapat menetapkan suatu wawasan yang realistik, munasabah, berkeboleh pelaksanaan dan relevan. Mereka dapat menyalurkan wawasan melalui pelbagai konteks kepimpinan. Mereka dapat menerangkan wawasan melalui pertuturan dan perilaku. Jenis corak kepimpinan pengetua yang ke-6 ialah kepimpinan instruksional. Pengetua yang mengamalkan kepimpinan ini, mereka utamakan tingkah laku guru-guru yang memberi kesan secara langsung terhadap perkembangan pelajar dari aspek kurikulum maupun co-kurikulum. Pengetua merangka matlamat sekolah dan memastikan misi sekolah tercapai. Mereka juga memastikan matlamat misi sekolah difahami oleh semua pihak. Pengetua mendorong budaya perkembangan profesional dalam kalangan guru-guru sekolah. Mereka memberikan ganjaran kepada guru, juga insentif pencapaian untuk pelajar yang cemerlang. Mereka menilai, menyelaras kurikulum untuk memastikan kualiti pengajaran dan kemajuan pelajar. Jenis corak kepimpinan pengetua yang ketujuh ialah kepimpinan Restari yang diperkenalkan oleh Hargreaves dan Fink pada tahun 2012. Teori ini merupakan teori kepimpinan yang terbaru, di mana kelestariannya kekal dalam tempoh masa yang singkat dan dapat diperbaharui untuk kebaikan semua pihak pada masa hadapan. Pengetuanya berwawasan menekankan matlamat jangka panjang, menggalakkan perkongsian nilai dan matlamat sekolah, melatih guru kepelbagaian, kepakaran juga sebelah yang boleh. Pengetua mengamalkan budaya perkongsian pembelajaran berterusan dalam kalangan guru dan juga menggalakkan perkongsian rakan sekerja dan juga organisasi di luar sekolah. Pembangunan atau pembaharuan persekitaran dan sistem persekolahan memastikan tiada impak yang negatif. Pengetua mengutamakan prestasi kerja, pembelajaran berterusan, melatih guru pakar dalam bidang masing-masing. Guru dilatih menjadi pemimpin, perkongsian ilmu, pengurusan, latihan kepimpinan sentiasa diadakan dalam usaha menerap kemahiran kepimpinan guru. Pengetua juga mewujudkan pemimpin pelapis di sekolah, di mana mereka memimpin sekolah berdasarkan pengalaman dan data yang lepas, tidak meniru program di sekolah lain tanpa menganalisis kesesuaiannya.
Terdapat 7 dimensi-dimensi bagi teori kepimpinan Restari, iaitu pertama, pembelajaran berterusan, kedua, mewujudkan pemimpin pelapis di sekolah, ketiga, penerapan budaya perkongsian pembelajaran dalam kalangan guru, keempat, menggalakkan perkongsian dengan rakan atau organisasi di luar sekolah, kelima, kepelbagaian, keenam, pemeliharaan, dan ketujuh, pengoptimiman sumber manusia. Hasil perbandingan corak kepimpinan pengetua telah dirumuskan dalam jadual ini. Terdapat 7 pendekatan kepimpinan pengetua dan didapati bahawa kepimpinan Restari mempunyai ciri-ciri yang paling banyak, iaitu berwawasan, komunikasi, peka kepada persekitaran, perkembangan, motivasi, bertanggungjawab dan pengurusan. Rumusan tinjauan dan perbandingan corak kepimpinan pengetua diterangkan seperti berikut. Kepimpinan Restari merupakan corak kepimpinan yang paling sempurna berbanding dengan kepimpinan yang lain, di mana ia merangkumi 6 ciri kepimpinan, iaitu berwawasan, komunikasi, peka kepada persekitaran, perkembangan, motivasi, bertanggungjawab dan pengurusan. Kepimpinan instruksional dan kepimpinan karismatik merupakan corak kepimpinan yang kedua sempurna. Kepimpinan instruksional mempunyai 5 ciri kepimpinan, iaitu berwawasan, komunikasi, perkembangan, motivasi, bertanggungjawab dan pengurusan. Kepimpinan karismatik mempunyai 5 ciri kepimpinan, iaitu cerdas, terbuka, agresif, rajin, cekap, berwawasan, komunikasi, peka kepada persekitaran, dan bertanggungjawab dan pengurusan. Kepimpinan jenis transformasi mempunyai 4 ciri kepimpinan, iaitu berwawasan, komunikasi, motivasi, bertanggungjawab dan pengurusan. Kepimpinan berwawasan mempunyai 3 ciri kepimpinan, iaitu berwawasan, komunikasi, bertanggungjawab dan pengurusan. Manakala kepimpinan jenis pelaksanaan dan kepimpinan atribusi merupakan corak kepimpinan yang kurang sempurna, kerana ia hanya mempunyai 2 ciri kepimpinan. Ciri-ciri kepimpinan jenis pelaksanaan iaitu motivasi, bertanggungjawab dan pengurusan. Ciri-ciri kepimpinan atribusi iaitu cerdas, terbuka, agresif, rajin, cekap dan komunikasi. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.